Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda sebuah buku yang telah selesai saya baca. Okey, ini bukunya Gadis Kretek, karya Ratih Kumala, terjemahan oleh Rahmah Mokhtar. Okey, buku ini diterbitkan oleh Bibliopress. Saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk menamatkan bacaan. Buku ini jumlah halamannya 244 halaman. Okey, buku ini kalau kita tengok judul dia, Gadis Kretek. Okey, dia seolah-olah macam bercerita tentang sesuatu yang negatif. Kita tahu rokok ni satu aktiviti yang orang kata tak sihat lah. Masa mula-mula buku ini viralkan atau dibicarakan di media sosial, saya rasa tertarik sebab dia tentang gadis kretek. Kenapa dengan gadis tu? Adakah gadis ni adalah seorang yang teraniaya disebabkan oleh sebuah perusahaan rokok? Kita tahu kan kalau iklan rokok kebanyakannya menggunakan atau memanipulasi para gadis. Okay, jadi saya berfikir ke arah itu. Nak tahu sangat dia cerita tentang apa dan bagaimana cerita ini dikembangkan. Kenapa gadis kretek? Okay, adakah gadis ini yang menjual rokok atau gadis ini seorang perokok yang menggoda orang untuk membeli rokok? Jadi banyak persoalan sebelum saya mendapatkan buku ini. Okay, jadi bila saya dah selesai membacanya, memang mula-mula tu dia macam persoalan lah ditimbulkan sebagaimana dalam blog dia. Okay? Dia mengatakan bahawa ada satu watak seorang ayah yang sedang sakit dan mengigau menyebut nama Jeng Yah. Sedangkan Jeng Yah tu bukan nama ibu 3 anak bujang dia, bukan. Okay, jadi anak-anak dia yang 3 orang ni, yang sulung nama Tiga, lepas tu Karim, lepas tu Lebas. Okay, jadi diorang macam pelik lah kenapa ayah dia sebut nama perempuan lain. Jadi dia macam ada apa dengan perempuan ni? Ayah dia ada hutang ke? Ayah dia ada apa ke? Jadi bila ayah dia dalam keadaan nazak, masing-masing bertindak untuk mencari wanita ni. Nak tanya pada ibu dia dah macam mencuka lah sebab si suami sedang nazak pun sebut nama wanita lain. Jadi dia macam anak dia pun takut nak tanya. So cerita ni tentang pencarian Jeng Yah ni. Dan masa tu saya ingatkan dia akan berterusan menggunakan POV 1, iaitu POV Lebas, anak bongsu kepada watak si ayah ni. Masa tu ayah ni dalam cerita ni dia tak bahasakan diri dia sebagai ayah tapi Romo. Romo ni adalah merujuk kepada ayah lah. Masa tu kita tak tahu nama watak Romo ni siapa, watak ayah ni atau watak Romo ni siapa. Jadi kita macam ada sesuatu lah yang disembunyikan di sebalik istilah Romo ni, sebalik istilah ayah. Kenapa tak disebutkan awal-awal nama ayah ni? Okay, jadi sebenarnya itu satu rahsia untuk membuatkan kita sebagai pembaca terus menelusuri cerita ini. Okey, dan babak-babak seterusnya atau bab seterusnya bukan lagi menggunakan POV 1 iaitu awal cerita POV Lebas anak bongsu dia. Lepas tu yang seterusnya menggunakan POV 3. Dan seterusnya lagi lepas tu nanti ada POV 1 balik, sama ada POV Lebas atau POV Abang Lebas sendiri. Okay, jadi cerita ni dia bertukar-tukar POV tetapi masih dapat diikuti dengan sangat baik. Dan cerita ni bukan sekadar tentang Jeng Yah ni tentang pencarian Jeng Yah ni dengan rahsia hubungan Jeng Yah ni dengan ayah kepada 3 bersaudara ni. Tetapi cerita ini juga memuat naik kisah-kisah atau sejarah Indonesia itu sendiri. Bagaimana perusahaan kretek bermula di Indonesia dan apa perkembangan dia. Apakah dia punya liku-liku dalam membina sesebuah perusahaan itu. Dan sewaktu imbas balik atau imbas kembali, mana 2 watak 2 kawan anak muda yang miskin bekerja sebagai penggulung rokok di sebuah perusahaan. Okay, mereka bermula dengan begitu. Tetapi kemudian apabila masa tu zaman penjajahan Belanda, tetapi apabila ekonomi merosot dan perusahaan itu terpaksa ditutup dan nak dijual. Jadi salah seorang pemuda ini telah bertindak membelinya. Dan seorang lagi pula tak ada duit. Lalu dia mencari pendana untuk membelinya supaya perusahaan ini dapat diteruskan. Jadi kat situ kita nampak liku-liku perusahaan kretek ni
di zaman penjajahan Belanda. Okay, jadi kat situ dua anak muda ni bersaing untuk membina kembali perusahaan tersebut tetapi dengan jenama masing-masing, dan mereka menjadi persaingan sengit dalam membina perusahaan kreatif ni. Tetapi bukan itu sahaja, cerita ini juga menunjukkan bahawa persaingan di antara dua pemuda ini juga melibatkan persaingan menarik perhatian seorang wanita. Okay, jadi kat situ ada seorang wanita yang anak remaja yang sedang meningkat naik. Okay, jadi mereka dua-dua nak mencuri perhatian wanita ni. Tapi wanita ni sebenarnya telah memilih salah seorang daripada mereka, dan yang gagal ini tetaplah berusaha juga untuk mencapainya dalam apa jua cara. Tak dapat dengan cara memenangi hati wanita ni, dia nak cuba bersaing melalui perusahaan. Jadi kat sini salah satu yang ditunjukkan dalam cerita ni, perusahaan kreatif atau rokok ni mengalami peniruan. Biasa kita biasa lihat bila satu-satu perusahaan tu telah bertapak dengan baik, akan ada perusahaan lain yang dibangunkan mirip kepada perusahaan tersebut. Begitu juga dengan dalam cerita ni, perusahaan kreatif yang dibangunkan oleh Idrus telah ditiru setiap tapak atau setiap langkahnya oleh pesaingnya, iaitu Jagat. So Jagat, nama watak yang satu lagi ni, asalnya kawan dia lah, sama-sama menggulung rokok daun. Lepas tu tiba bila perusahaan tu tutup, mereka bersaing untuk membina perusahaan masing-masing. Okay, jadi Idrus ni adalah satu watak yang sangat kreatif dan sangat ada cita-cita. Dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuka sesebuah perusahaan walaupun dia hanyalah anak seorang petani. Okay, dan si Jagat ni atau Jagat ni pula, dia seorang yang meniru. Okay, contoh peniruan yang dilakukan oleh Jagat ni, sewaktu Idrus membina jenama rokoknya, digulung sendiri, lepas tu dia letak label, dia tulis tangan. Okay, so Jagat ni dia ambil satu langkah inovasi. Okay, dia nampak Idrus ni kreatif tapi dia lebih inovatif. Dia nampak orang tu menulis penjenamaan dia dekat rokok tu. Jadi dia pula mengupah orang untuk menulis juga sebab dia tak pandai tulis. Jadi tulisan yang orang yang diupah tu lebih cantik. Jadi rokok yang dibangunkan oleh Jagat ni lebih menarik dia punya label tu berbanding dengan Idrus, walaupun idea asal kreativiti tu bermula daripada Idrus. Dan lepas tu bermulalah dari satu tapak ke satu tapak bagaimana Idrus tu mencipta pula pembungkusan, lepas tu mencipta pula gambar pada sarung atau pembungkusnya, dan diikuti juga, ditiru juga oleh Jagat ni. Jadi setiap satu langkah-langkah membangunkan perusahaan ini dinyatakan dalam buku ini. Jadi kita dapat melihat untuk membangunkan satu-satu perusahaan itu banyak step, banyak langkah yang perlu dibangunkan sama oleh seseorang usahawan. Okay, kat sini dia fokuskan kepada kreatif atau rokok, dan bagaimana seseorang yang nak membangunkan satu-satu produk itu perlu menjiwai produk tersebut, perlu menyukai produk tersebut. Dan dalam ni sebab dia rokok jadi dia kat sini watak-watak dia menghidu, lepas tu dia menyedut asap tu, dia gambarkan dengan sangat berseni, sangat halus. Malah ada satu babak yang mana watak Romo sewaktu anaknya yang bernama Tega, yang sulung, yang diberi tanggungjawab untuk meneruskan perusahaan dia, masih remaja, disuruh isap rokok. Remaja lain curi-curi isap rokok, menyorot daripada bapa, tapi Tega ni telah diberi rokok dan disuruh hisap. Malah dinyalakan api rokok tu oleh bapa dia sendiri, sebab bapa dia adalah seorang usahawan rokok. Jadi kat sini kita lihat untuk menurunkan satu-satu bidang tu, dia perlu membuatnya menjadi satu yang sebati dalam diri dia. Jadi kat sini kita lihat tentang rokok tu sendiri, ada benda yang negatif, ada benda yang positif. Dari pembangunan perusahaan itu sendiri sangat positif, tetapi sebab dia adalah
perusahaan rokok atau kretek. Jadi dia macam ada babak-babak yang negatif. Kat sini mungkin penulis nak kita berfikir tentang sesuatu sama ada buku ini juga merupakan sindiran kepada perusahaan rokok itu sendiri ataupun ia adalah satu seni yang dilihat melalui penghasilan atau perusahaan rokok itu sendiri. Okey, itu antara intipati yang ada dalam buku ni. Dan yang saya tertarik adalah bagaimana penulis memasukkan elemen sejarah di dalam Gadis Kretek, iaitu sewaktu penjajahan Belanda diikuti dengan penjajahan Jepun dan kebangkitan Parti Komunis Indonesia. Dan bagaimana setiap penjajahan dan kemunculan PKI itu memberi impak ekonomi juga sosial kepada watak-watak di dalamnya. Dan bagaimana juga pengkhianatan berlaku akibat daripada tekanan-tekanan yang diwujudkan oleh penjajahan tersebut. Okey, itu sahaja ulasan saya untuk Gadis Kretek. Boleh juga baca ulasan ini secara bertulis yang saya muat naik dekat Goodreads. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.